Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Pada hari ini saya Cikgu Umaira akan menerangkan bab 1 ubahan subtopik yang kedua, ubahan songsang bagi silibus matematik KSSM tingkatan 5. Jom kita saksikan. Hasil pembelajaran kita pada hari ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama saya akan menerangkan maksud ubahan songsang. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Okey, kita pergi kepada apa itu ubahan songsang. Okey, para pelajar boleh lihat situasi ini. Terdapat dua orang menaiki jongkang jongkik. Ini permainan yang biasa kita main waktu kita kecil-kecil dahulu. Okey, untuk seimbangkan jongkang-jongkik, jisim pemain sekiranya lebih berat, kita anggap jisim pemain sebagai pemboleh ubah W, jarak ke fulcrum D-nya adalah lebih dekat. Jadi sekiranya jisim pemain itu lebih ringan, jarak ke fulcrumnya kita anggap sebagai D adalah lebih jauh. Jadi ini adalah untuk memastikan keadaan jongkang-jongkik ni seimbang. Jadi hubungan di antara jisim pemain iaitu W dan jarak fulcrum tadi dikatakan berubah secara songsang dan di sebaliknya. Kita boleh lihat di sini, kalau W lebih berat maka jarak lebih dekat. Kalau W lebih ringan maka jarak lebih jauh. Okey, definisi ubahan songsang. Sekiranya kita mempertimbangkan pemboleh ubah X dan Y, dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, cikgu ulang dekat sini. Kita beri perhatian sedikit kepada ayat ini. Okey, pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X-nya akan berkurang. Bermaksud dianya adalah satu proses yang berlawanan. Jadi hubungan X dan Y adalah berubah secara songsang atau boleh ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Untuk memahami definisi tadi, kalau kita lihat contoh dalam buku teks, contoh 15, Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju puratanya. Jadi masa diwakili oleh pemboleh ubah T dalam kuantiti jam, laju purata dalam pemboleh ubah V kuantiti kilometer per jam. Jadi daripada jadual ini kita ada data yang diberi seperti ini. Okey, sekiranya T4 V10.5, T5 V8.4, T6 V7, T7 V6, sekiranya T8 V5.25. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Jadi kalau kita berbalik kepada definisi tadi, okey, dia adalah satu hubungan yang songsang. Kalau satu pemboleh ubah meningkat, satu pemboleh ubah akan menurun. Jadi sekiranya masa yang diambil, jadi masa kita tahu T bertambah 2 kali ganda. So sekiranya asalnya 4, okey, 2 kali ganda pada 4, 8. Jadi kita perhatikan dekat sini, 8 V nya 5.25. Bila 4, 10.5. Apa yang kita dapati dekat V? Okey, apabila T4 V 10.5, apabila T8 iaitu T 2 kali ganda, V akan berubah separuh ataupun membahagi 2 iaitu 5.25. Jadi kita boleh dapat kesimpulan di sini, apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Jadi itulah hubungan bagi perkadaran songsang. Begitu juga untuk soalan B. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil berkurang 1.5 kali ganda. So, kita tengok dekat sini. Okey, apabila T6, okey, apabila dia berkurang 1.5 kali ganda, dia akan jadi 4. Jadi kita tengok dekat sini apa berlaku kepada nilai laju dia, laju purata.
Okey, daripada 7 akan bertambah 1/5 kali ganda kepada 10/5. Jadi para pelajar, kat sini kita boleh dapat kesimpulan apabila masa berkurang 1/5 kali ganda, maka laju purata bertambah 1/5 kali ganda. Jadi cukup menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan songsang berlaku. Okey, seterusnya kita akan lihat iaitu standard pembelajaran kedua kita tadi, iaitu menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Jadi para pelajar, apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang? Jadi kita ada tip bestari kat sini, hubungan ubahan songsang yang ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X juga boleh ditulis sebagai X dan Y berkadaran secara songsang. Itu hanyalah dari segi ayat sahaja. Jadi perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran, K sebenarnya adalah nilai permala. So kita ambil nilai kat sini, apabila suatu nilai Y, Y1, X adalah X1. Okay, apabila Y2, X adalah X2. Apabila nilai Y, Y3, X, X3. Apabila nilai Y, Y4, X adalah X4. Jadi nilai K pemalarnya adalah hasil darab X1, Y1. Mesti sama dengan hasil darab Y2, X2. Juga mesti sama dengan hasil darab X3, Y3. Dan juga mesti sama dengan hasil darab X4, Y4. Jadi nilai K dekat sini adalah pemalar. Nilainya mestilah sentiasa malar dekat mana-mana hubungan X dan Y. Jadi di sini perkaitan antara nilai K dengan kecerunan garis lurus yang bermula daripada asalan bagi graf Y melawan 1/X. Jadi hubungannya di sini kita akan dapat suatu garis lurus yang melalui asalan sekiranya Y, graf Y melawan 1/X. Jadi, okay, kita tengok untuk dapat kecerunan Y1 bahagi 1/1/X. Jadi ini membuktikan nilai permala tadi adalah hasil darab X dan Y. Jadi perkaitan ini hanya benar jika garis lurus bermula daripada asalan. So perhatikan betul-betul. Paksi Y-nya Y, paksi X-nya nilai 1/X bagi pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Secara takrifannya bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis sebagai Y berkadaran dengan 1/X. Jadi ini adalah secara hubungan ubahan. Dalam bentuk persamaan, kita boleh tulis Y sama dengan K/X dengan keadaan K ialah permala. Jadi sebenarnya para pelajar, graf Y melawan X ialah suatu hyperbola. Jadi untuk suatu hubungan, kita mesti ada suatu nilai ubahan, kita mesti ada suatu garis lurus yang melalui asalan. Jadi graf Y melawan 1/X adalah graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Sebab tu kita lihat kat sini kita dapat bentuk persamaan Y sama dengan K/X. Okey, secara umumnya bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N boleh ditulis sebagai Y berkadaran dengan 1/X kuasa N. Ini adalah dalam bentuk hubungan ubahan. Dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K/X kuasa N. K dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan nilai K seharusnya adalah nilai pemala. K, graf Y melawan 1/X kuasa N ialah satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Dengan K ialah kecerunan bagi garis lurus tersebut. Okay, bagi para pelajar yang masih rasa keliru dengan definisi sebentar tadi, di sini saya sediakan satu tips untuk pelajar. Okey, tips ini sangat sesuai kita gunakan setiap kali kita menjawab soalan ubahan. Jadi dalam soalan nanti, para pelajar akan jumpa pernyataan Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Ini secara umum. Saya ambil contoh Y dan X kuasa N. Boleh guna apa-apa sahaja. Jadi langkah pertama ketika anda menjawab soalan, anda perlu tulis 3 perkara ini. Iaitu hubungan ubahan, bentuk persamaan dan persamaan K-nya. Jadi kita dapat sini hubungan ubahannya adalah Y perkadaran 1/X kuasa N.
dalam bentuk persamaan y sama dengan K per X kuasa N dan K adalah hasil darab X kuasa N dengan Y. Jadi anda perlu tulis 3 perkara ini. Langkah kedua seterusnya setelah kita tulis 3 perkara ini, langkah kedua para pelajar mesti cari nilai K daripada maklumat yang diberi soalan. Jadi kita akan gantikan nilai Y dan nilai X ke dalam persamaan untuk dapat nilai K. Okay, walaupun soalan tak minta secara langsung, langkah kedua sentiasa kita akan cari nilai K. Okay, untuk langkah ketiga, kita akan tulis dalam bentuk persamaan. Jadi ini adalah dalam bentuk persamaan. Pada langkah ketiga, nilai K sekarang kita dah dapat. Jadi langkah keempat adalah kita menjawab kehendak soalan. Ada kalanya soalan setakat langkah ketiga. Tetapi ada kalanya soalan berlarutan untuk kita meneruskan mengikut apa yang soalan minta. Okey, itu adalah rumusan tips untuk pelajar bagaimana untuk menjawab soalan ubahan. Khususnya pada hari ini adalah ubahan songsang. Okey, cuba kita lihat contoh 17. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita highlightkan di sini, kita nak tunjukkan Y berubah secara songsang dengan X. Dan soalan minta kita lukis graf Y melawan 1 per X. Jadi para pelajar, bila kita nak lukis graf Y melawan 1 per X, tetapi kita hanya ada data X dan Y sahaja. Jadi kita perlu buat jadual baru. Okey, kita perlu buat jadual baru di sini, iaitu kolom baris untuk 1 per X dan untuk nilai Y. Jadi kita tengok X yang pertama adalah 2. Jadi 1 per 2 adalah 0.5. Jadi kalau X 4, 1 per 4 0.25. X 5, 1 per 5 0.2. Dan jika X 10, 1 per X 0.1. Jadi kita dah highlight dekat sini, soalan minta kita lukis graf Y melawan 1 per X, bermakna nilai paksi Y-nya adalah Y, nilai paksi X-nya adalah 1 per X. Jadi daripada nilai-nilai baru, kita akan plotkan. Yang pertama, paksi X 0.1, nilai yang paling kecil. Okay, Y-nya adalah 1.6. Jadi kita dapat di sini. Jadi yang kedua, kita ada 0.2. Nilai Y-nya adalah 3.2. So, kita dapat di sini. Dan data seterusnya, okay, kita ada 0.25. Nilai Y-nya adalah 4. So, nilai 4 kita akan plot di sini ya, para pelajar. Dan yang terakhir, 0.5X-nya, Y-nya adalah 8. Jadi, apabila kita garis, kita akan dapat suatu garis lurus yang melalui asalan. Jadi, graf Y melawan 1 per X menunjukkan satu garis lurus yang bermula daripada asalan, maka Y berubah secara songsang dengan X. Jadi, kita lihat kepada contoh yang seterusnya, iaitu contoh 18. Diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika A, Y berubah secara songsang dengan X, B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi berbalik kepada tips saya sebentar tadi, saya minta pelajar sekiranya kita jumpa ayat ini, okay, so kat sini sama, okay, Y berubah secara songsang dengan X, maka kita keluarkan 3 perkara dalam bentuk hubungan ubahan, iaitu Y perkadaran 1 per X, dalam bentuk persamaan Y sama dengan K per X dan K adalah X darab Y. Jadi langkah kedua mengikut tips yang saya beri sebentar tadi, kita nak cari nilai K. Bagaimana nak cari nilai K? Dengan menggunakan maklumat yang diberi dalam soalan menggantikan nilai X dan Y. Jadi K sama dengan 3 darab 0.25. Okey, diberi dekat sini. Kita akan dapat K sama dengan 0.75. Jadi soalan minta ungkapkan Y dalam sebutan X, bermaksud soalan hanya sampai step ketiga, iaitu tulis dalam bentuk persamaan di mana kita telah menggantikan nilai K yang kita cari sebelum ini. Jadi kita dapat jawapannya Y sama dengan 0.75 per X. Okey, selesai untuk soalan A.
Kita pergi pula untuk soalan B. Sekiranya Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi para pelajar, kita terjemahkan dalam bentuk matematik, dalam bentuk penulisan matematik. Tulis 3 perkara seperti yang saya minta. Yang pertama, Y perkadaran 1 per punca kuasa X. Yang kedua, dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K per punca kuasa 2 bagi X. Dan nilai K adalah hasil darab punca kuasa 2X darab Y. Jadi kita pergi kepada step yang kedua juga sama, iaitu nak cari nilai K. Bagaimana hendak cari nilai K? Menggunakan maklumat yang diberi dalam soalan, menggantikan nilai X dan Y. Jadi kita gantikan K sama dengan X, Y di sini 3, darab punca kuasa 0.25, kita akan dapat 1/5. Maka kita gantikan nilai K dalam bentuk persamaan. Kerana soalan hanya minta setakat itu, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maka jawapan akhir adalah Y sama dengan 1/5 bahagi punca kuasa 2 bagi X. Saya harap para pelajar jelas bagaimana menggunakan tips yang saya beri untuk menjawab soalan ini. Okey, kita lihat pula contoh soalan yang berbeza. Contoh 19 daripada buku teks anda. Okey, tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek D. Jadi kita tahu kita ada suatu kuantiti yang pertama, iaitu tarikan graviti, kita pakai simbol F, dan jarak 2 buah objek adalah simbol D. Jadi F berubah secara songsang dengan kuasa 2 bagi jarak kuasa 2D. Jadi kita keluarkan 3 perkara. Seperti mana langkah pertama, iaitu F berubah secara songsang dengan 1 per kuasa 2 bagi D, iaitu kuasa 2D jarak tadi. Okey, maka dalam bentuk persamaan F sama dengan K per D kuasa 2. Okey, kita keluarkan K sama dengan F darab D kuasa 2. Jadi seterusnya, diberi tarikan graviti di antara 2 buah objek ialah 15N, bermaksud ini adalah nilai F. Okey, apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm, ini adalah nilai D. Okey, tulis satu ungkapan F dalam sebutan D. Jadi tips tadi kata setelah kita tulis 3 perkara sebagai langkah 1, langkah kedua kita tetap akan cari nilai K menggunakan maklumat diberi di sini. Jadi kita ada maklumat nilai F-nya 15, nilai D-nya 1/2. Jadi kita masukkan F15, D kuasa 2, 1/2 kuasa 2, kita akan dapat 21/6. Jadi para pelajar, kita tengok kat sini soalan hanya minta ungkapan F dalam sebutan X. Bermakna kita hanya sampai langkah ketiga sahaja, iaitu maka F sama dengan 21/6 bahagi D kuasa 2. Okey, contoh 20, diberi P berubah secara songsang dengan Q. Jadi kita highlight dekat sini, P berubah secara songsang dengan Q. Anda perlu tulis 3 perkara. Yang pertama, dalam bentuk hubungan perkadaran, P berkadaran 1 per Q. P sama dengan K per Q dalam bentuk persamaan. K sama dengan PQ. Dan maklumat diberi jika P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 7. Soalan, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1/6. Jadi, setiap kali kita akan cari nilai K setelah kita tulis 3 perkara yang saya minta seperti di atas ini. Jadi, K adalah P darab Q. Menggunakan maklumat diberi, kita ganti P2, Q7. Jadi, K adalah 14. Langkah ketiga para pelajar, kita mesti tulis dalam bentuk persamaan dahulu dengan menggantikan nilai K yang kita dapat sebentar tadi, iaitu 14. Jadi P sama dengan 14 per Q. Jadi apa soalan minta? Kita highlight dekat sini. Soalan minta hitung nilai P apabila Q sama dengan 1/6. Jadi apabila Q 1/6, kita gantikan dalam persamaan yang kita dapat di sini. Okey, kita dapat persamaan tadi. Okey, kita gantikan P 14 bahagi Q 1/6, maka kita akan dapat nilai P 8.75. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang
minta maaf, standard pembelajaran yang terakhir kita hari ini, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Okey para pelajar, bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang? Jawapannya sama seperti menggunakan tips yang saya beri sebentar tadi. Jadi kita akan lihat contoh. Okey, kita lihat satu contoh soalan penyelesaian masalah. Contoh 21. Berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas P bagi suatu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas V. Jadi P adalah unit untuk tekanan gas, V adalah unit untuk isi padu. Jadi kita highlight dekat sini. Okey, soalan seterusnya, jika suhu gas itu adalah tetap. Raja di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder apabila isi padu di dalam silinder itu ialah 80 cm padu, maka tekanan gas adalah 190.25 kilopascal. Okay, hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan gas di dalam silinder itu ialah 121.76. Jadi apa yang para pelajar perlu keluarkan dekat sini adalah ayat ini. Tekanan gas P berkadar songsang dengan isi padu. Jadi kita highlight dekat sini. Okey, jadi kita keluarkan tiga perkara tadi. Seperti tips yang saya beri. Okey, P perkadaran 1/V sebab berkadaran secara songsang. Okey, maka P sama dengan K per V. Kita tulis dalam bentuk persamaan. Jadi K-nya, nilai pemalarnya iaitu K adalah hasil darab P dengan V. Jadi walau bagaimanapun kita akan terus kepada step yang kedua, iaitu untuk cari nilai K. Jadi K adalah hasil darab P dan V. Kita akan gunakan maklumat diberi. Okey, maklumat beri dekat sini apabila V 80. Okey, dia punya P-nya adalah 190.25 dan kita ada highlight di sini sebenarnya. Jadi kita dapat K adalah hasil darab 190.25 darab 80. Jadi kita akan dapat 15,220. Jadi step yang ketiga, tulis dalam bentuk persamaan, maka P sama dengan 15,220 bahagi V. Okey, kita tengok kat sini soalan minta cari isi padu gas, bermaksud cari V apabila P 121.76. Jadi kita perlu step yang keempat. Okey, step keempat ni bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan hanya minta sampai step ketiga sahaja. Tetapi untuk contoh 21, kita perlu step keempat. Okey, kita ikut apa yang soalan beri. Okey, soalan beri P 121.76. Maka kita gantikan mengikut persamaan ini tadi. Okey, P 121.76 sama dengan 15,220 bahagi V. Jadi kita masukkan maklumat, kita akan dapat V 15,220 bahagi 121.76. Jadi kita dapat jawapan terakhir iaitu V 125 cm padu. Seperti mana yang dikehendaki oleh soalan, iaitu untuk kita cari nilai V apabila P 121.76. Jadi kesimpulannya para pelajar, kaedah ini, tips ini adalah sangat berguna untuk kita jawab soalan. Okey, sebelum berakhir kelas kita pada hari ini, saya ingin highlightkan kepada para pelajar untuk sentiasa ingat tips untuk menjawab soalan ubahan, iaitu langkah pertama, kita perlu tulis 3 perkara, iaitu hubungan ubahan, bentuk persamaan dan nilai K sama dengan X kuasa N darab Y. Langkah kedua, kita sentiasa cari nilai K walaupun soalan tak minta secara langsung. Langkah ketiga, kita akan tulis dalam bentuk persamaan. Jadi kita gunakan nilai K yang kita dapat tadi, kita tulis dalam bentuk persamaan. Dan ada kalanya soalan setakat ini, tetapi ada kalanya ada soalan lanjutan. Jadi kita akan ikut sahaja apa yang diminta oleh soalan. Setakat itu sahaja kelas saya pada hari ini. Saya harap apa yang kita belajar pada hari ini, segala tips dan panduan dapat dimanfaatkan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.